السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا مقبولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Daripada perkahwinan akan dapat anak. Sebelum ni ada disebut mengenai jaga syariat di antara suami isteri dan beberapa ayat yang diceritakan mengenai penceraian bagi membatalkan resam jahiliah yang zalim, yang mana masyarakat jahiliah dulu meletakkan kedudukan golongan wanita adalah golongan bawahan. Sebahagian mereka jadikan wanita ini barang dagangan, boleh dijual beli. Allah Ta'ala melalui ayat-ayat yang kita telah baca telah mengangkat darjat mereka sama dengan lelaki, walaupun sedikit sebanyak ada perbezaan dengan sebab jenis mereka berbeza di segi kebolehan yang tak sama. Jadi undang-undang mengenai suami isteri kita telah baca sedikit banyak daripada umur munazimah, peraturan hidup
peraturan hidup yang dikira patuh syariat, yang boleh melahirkan kebahagiaan, yang boleh melahirkan kesatuan atau penyatuan ahli tauhid. Perkara kedua yang kita akan baca ialah selain daripada wanita ni golongan yang ditindas, kadang-kadang anak juga ditindas. Lebih-lebih lagi kalau anak itu lahir dan berlaku penceraian di antara dua ibu bapa. Jadi ayat yang kita nak baca mengenai kadang-kadang anak juga tertindas, tidak dapat didikan yang baik dan sempurna semasa dia dilahirkan. Jadi untuk mereka ni kena ambil perhatian. Walaupun penceraian berlaku, tapi anak mesti diambil berat. Suatu hari kelak dia akan menjadi pembantu atau penyebab bagi kebahagiaan ibu bapa dia walaupun sudah bercerai. Jadi dalam ayat yang kita nak baca, sama ada akan beri kepada kita kesedaran betapa adilnya agama. Dia sebut juga tentang kanak-kanak atau bayi yang baru lahir, walaupun tidak ada padanya kematangan apa-apa. Yang kedua, apabila anak itu dijaga seperti mana arahan Allah, anak juga akan menjadi harta yang bernilai kepada dua ibu bapaknya walaupun ibu bapaknya telah berpisah daripada keluarga. Jadi tidak disebut penjagaan anak dalam perkara menyusu pada ayat ni kepada golongan keluarga yang masih ada ikatan perkahwinan. Diambil berat kepada anak yang menjadi mangsa penceraian. Anak yang jadi mangsa penceraian. Jadi umur munazimah yang kita baca itu satu peraturan daripada Allah Ta'ala supaya umat manusia jaga semua, lebih-lebih lagi golongan-golongan yang pernah ditindas oleh mereka yang hidup untuk memuja hawa nafsu, sama ada bangsa Arab jahiliah ataupun mereka yang duduk di kawasan lain dalam bawah dua empayar yang besar. Apabila tidak ada syariat daripada wahyu Allah, tentu sekali ada saja kezaliman atau berat sebelah. Tidak adil. Jadi daripada ayat yang kita nak baca juga, perlu seseorang yang belajar wahyu mengguna akal bahawasanya wahyu ini adalah suatu ilmu yang mengajar hambanya adil, timbang rasa, peduli. Tiga perkara lah. Mana berlaku adil, mana ada sifat timbang rasa, dan peduli, cakna ataupun prihatin. Jadi tiga-tiga ni daripada wahyu. Wal walidatu yurdi'na auladahum haulaini kamilain. Ibu-ibulah yang patut menyusu. Hendaklah mereka menyusu anak-anak mereka dalam tempoh 2 tahun cukup. Allah Ta'ala adakan kamilain, mana 2 tahun cukup. Kalau sekadar 2 tahun tidak sebut tanpa kamilain, boleh jadi 2 tahun lebih, 2 tahun 7 bulan, 2 tahun 11 bulan. Sini kamilain mana 2 tahun cukup, mana 24 bulan. Jadi ibu-ibulah dan ibu-ibulah yang berhak ataupun yang patut menyusu anak mereka. Sini walaupun jumlah khabariyah, tapi maknanya insya'iyah. Jadi ibu-ibu hendaklah, mana gitu. Walaupun bahasa yang diterjemah mengikut susunan bahasa khabari, ibu-ibulah yang akan menyusu anak-anak mereka 2 tahun genap. Itu bahasa terjemah. Bahasa murad ataupun yang dimaksud daripada ayat ini arahan, perintah. Dan ibu-ibu hendaklah mereka menyusu anak-anak mereka selama 2 tahun cukup. Liman arada an yutimma ra'adah, kepada sesiapa di kalangan dua ibu bapa itu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi hak menyusu ni 2 tahun cukup. Tapi tidak kata
terpaksa begitu. Mana 2 tahun cukup itulah tuntutan terbaik bagi bayi yang lahir. Sebab tu Allah kata liman, kepada siapa di antara dua ibu bapa dia yang ingin menyempurnakan penyusuan tempoh itu. Wa 'alal mauludi lahu rizqun. Di sini maksud daripada nafkah ni apabila bayi itu menjadi mangsa penceraian. Bagi orang yang mana rumah tangga dia tidak bercerai, tidaklah ada hubungan sangat dengan makna ayat ni. Sebab kita baca sebelum ni semua penceraian. Jadi hasil daripada penceraian, anak boleh jadi menjadi bangsa. Jadi wa'alal mauludi lahu, ke atas anak yang dilahirkan baginya, iaitu bapa. Allah tak sebut kepada bapa dulu, Allah sebut pada anak yang dilahirkan baginya. Sedangkan dalam bahasa boleh kita guna ke atas bapa kena bagi nafkah dan rezeki kepada isteri yang menyusu, kerana dia yang menyusu walaupun dia sudah bercerai. Jadi Allah tak sebut ke atas bapa, Allah sebut ke atas anak yang miliknya. Anak yang dilahirkan itu adalah miliknya. Supaya apa? Supaya semua ambil kira atas dasar budak ini baru lahir, atas dasar anak. Jadi ke atas anak yang akan disusukan ini adalah merupakan miliknya, anak baginya, dia tu adalah bapa. Anak ni berbandingkan dengannya, rizquhunna wa kiswatuhun. Dia kena menyediakan makan minum dan pakaian kepada isteri yang sudah diceraikan. Bil ma'ruf, dengan cara menepati syariat. Jadi orang yang mana duduk dalam keluarga, masih dalam ikatan keluarga suami isteri, tidaklah besar sangat. Sebab dia memang akan bagi perhatian pada anak dia sendiri. Tapi masalahnya sudah bercerai. Sudah bercerai, kesemua kena ambil kira anak lah. Ayah dia kena fikir sebab ini anak dia. Ibu kena fikir sebab ini anak dia. Jadi Allah sebut anak tu supaya masing-masing ambil kira dengan sebab budak tu masih kecil. La tukallafu nafsun illa usaha. Tidak dibebankan mana-mana manusia kecuali semampu yang dia mampu. Sekadar kemampuan dia. Tidak dibebankan untuk bagi nafkah kepada penyusu walaupun bekas isteri. Tidak bagi beban untuk memberi nafkah pakaian walaupun dia bekas isteri. Kecuali apa yang dia mampu. Apa dia mampu. Jadi tidak membebankan suami. Mana tidak membebankan bekas suami untuk menanggung keperluan bekas isteri menyusukan anak. Itu mana sokongan ni kepada pihak suami dulu. Kemudian macam mana sokongan bagi pihak isteri? La tudarra walidatun biwaladiha. Janganlah membahayakan pula pada ibu dengan sebab menyusu anaknya. Janganlah pula dibahayakan ibu dengan sebab menyusu anaknya. Jadi isteri ni dulu sebagai isteri, sekarang ini sudah diceraikan. Jadi ibu akan menyusukan anak. Janganlah pula kamu, wahai bekas suami, biarkan dia menyusu. Sedangkan anak yang dia susu ni anak kamu juga. Jadi janganlah membahayakan ibu yang menyusu dengan sebab anaknya. Dia tak dapat tidak, dia kena menyusu sebab anak dia. Jadi jangan bahayakan dia dengan cara tidak dibagi nafkah dan tidak dibagi pakaian. Mana gitu. Jadi wala mauludul lahu biwaladihi, janganlah pula anak miliknya iaitu suami, bekas suami, dibahayakan dengan sebab anaknya. Yang ini dengan diminta lebih. Dengan diminta lebih daripada kemampuan suami, lebih daripada kemampuan bekas suami. Jadi atas nama anak, janganlah ibu dibahayakan, janganlah pula bapa dibahayakan. Masing-masing kena jaga. Takdirlah mana-mana orang ni mati, bekas isteri dia mati, anak masih kecil, perlu pada menyusu. Ataupun ayahnya mati, ibunya menyusukannya. Jadi siapa akan ambil tanggungjawab bagi pihak si mati daripada ayah dan ibu? Waris. Wa 'alal waris. Dan ke atas
waris bagi ayah dia atau mak dia yang mati, mithlu dzalika, kena ambil berat seperti itu. Jangan bila ayah dia dah meninggal dunia, maka berlepas tangan semua. Tidak. Siapa waris yang paling dekat dengan ayah dia? Dia lah ambil tanggungjawab. Kalau lah ibu dia mati, jangan lepas tangan. Bahkan, siapa waris yang paling dekat dengan ibu dia? Kena ambil kira. Jadi, wa'alal warithi mithlu dhalik. Warislah yang akan melakukan penjagaan kepada bayi yang dilahirkan itu. Fa'in arada fisalan an taradhi minhuma. Maka sekiranya suami isteri, bekas suami isteri katakanlah, kita ambil kira yang bercerai, ingin fisalan, fisalan memberhentikan penyusuan kurang pada 2 tahun. Fisalan mana? Kalaulah kedua orang itu ingin memberhentikan penyusuan kurang pada 2 tahun, antaradhi, dengan cara taradhi, persetujuan bersama. Dengan cara taradhin minhuma, cara persetujuan bersama. Wa tasyawurin, dengan cara mesyuarat dan berunding. Fala junaha alaihima, maka tidak ada menjadi kesalahan kepada dua bapa itu untuk memberhentikan penyusuan kurang daripada 2 tahun. Ini gambar-gambaran Allah Ta'ala bagi bahawasanya mereka terikat dengan sebab anak, tapi tidaklah diwajibkan cukup 2 tahun. Wa in aradtum an tastadi'u auladakum, kalau isteri ada, tapi kalau kamu ingin memberi susu atau ingin mengambil penyusu kepada anak kamu orang lain, bukan isteri. Wa in aradtum, jika sekiranya kamu menjadi suami atau pewaris bagi suami ingin mengambil penyusu lain untuk anak kamu, fala junaha alaikum, maka tidak menjadi kesalahan juga pada kamu, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu serahkan bayaran kepada mereka yang menyusu dengan cara ma'ruf. Jadi semua perkara bersangkutan dengan anak, dia ada peraturan dia. Wattaqullah, dan kamu semua hendaklah takut sungguh-sungguh kepada Allah. Apabila berlaku perkara seperti ini, kena jagalah syariat dia. Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir, dan hendaklah kamu tahu dan yakin annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Ta'ala pada apa yang kamu lakukan maha melihat. Dia akan kira dan dia akan balas. Kemudian iddah bagi kematian suami. Iddah bagi kematian suami. Tadi kita baca iddah biasa 3 bulan atau 3 kali suci. Sini iddah bukan kerana perceraian biasa, bahkan iddah kerana kematian. Dia lain, dia lebih panjang. Walladzina yatawaffawna minkum, dan golongan lelaki yang diwafatkan, yang meninggal dunia di kalangan kamu. Mana lelaki yang meninggal dunia di kalangan kamu, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan isteri. Mana masa kematian berlaku, isteri masih ada. Yatarabbasna, maka isteri itu hendaklah menunggu dan menahan dirinya. Yatarabbasna bi anfusihim, maknanya menahan dirinya sebagai iddah. Menahan diri mereka sebagai iddah. Dalam tempoh itu tak boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang. Pertama yang dilarang ialah adakan perkahwinan, keluar daripada rumah, dan berhias. Ini adalah pantalarang semasa iddah. Jadi yatarabbasna, naklah mereka tu isteri yang kematian suami menahan diri mereka selama 4 ashhur, 4 bulan wa asyra campur 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari. Dengan duduk dalam rumah itu, menjauhi perhiasan,
dan juga dengan tidak adanya perkahwinan. Fa idza balaghna ajalahum, maka apabila cukup ataupun habis tempoh iddah 14 hari, fala junaha alaikum, maka tidak menjadi kesalahan ke atas kamu para wali fima fa'alna fi anfusihim, tentang apa saja yang mereka akan buat untuk diri mereka. Mana tidak ada kesalahan apabila mereka melakukan perkara-perkara seperti tadi, untuk berkahwin, untuk berhias dan untuk keluar rumah. Tapi bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, mematuhi syariat. Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Semasa sebelum habis tempoh iddah, Allah beritahu wala junaha alaikum, dan tidak menjadi kesalahan kepada kamu sini. Siapa? Bakal suami. Bakal suami. Jadi semasa dalam iddah itu, iddah kematian, tidak menjadi kesalahan bagi lelaki lain yang boleh jadi akan jadi bakal suami. Ini titahan ini kepada mereka, pada kalangan lelaki yang berminat untuk kahwin. Yang berminat untuk kahwin dengan perempuan yang kematian suami. Jadi tidak menjadi kesalahan kepada kamu golongan lelaki yang boleh jadi bakal suami. Fima awwattum bihi min khitbatin nisa, pada mengeluarkan perkataan berbentuk sindiran. Fima sini pada mengeluarkan perkataan yang awwattum, yang kamu adakan dengan bentuk sindiran melalui perkataan tadi, min khitbatin nisa, bagi meminang wanita-wanita kematian suami dalam tempoh iddah. Itu syaratnya dalam tempoh iddah. Tidak menjadi kesalahan bagi kamu golongan lelaki yang bakal menjadi suami untuk menyebut sesuatu dengan cara sindiran. Menyebut sesuatu dengan cara sindiran bagi meminang perempuan yang kematian suami dalam iddah. Kalimah sindiran adalah kalimah yang boleh difahami perkahwinan, tapi lafaz itu tidak diguna untuk perkahwinan. Sindiran mana kalimah bila kita dengar tidak memberitahu sebagai jelas, dengan jelas dia adalah lafaz berkahwin, tapi dalam makna yang sama kita boleh anggap kalimah-kalimah ini ada maksud untuk berkahwin. Jadi kalimah seperti itu dia panggil kalimah ta'rid, kalimah kiasan, kalimah sindiran, dibenarkan. Ataupun tak menjadi kesalahan kepada kamu bakal suami, aknantum fi anfusikum, menyimpan niat untuk berkahwin dengan dia dalam diri, tidak dizahirkan dengan apa-apa lafaz. Makna zahir dengan lafaz sindiran pun tak apa, ataupun menyimpan niat dalam hati pun tak apa. Alimallahu annakum satadhkurunahum, Allah memang mengetahui bahawa kamu akan menyebut mereka itu. Kamu akan menyebut tentang mereka itu kerana kamu berminat untuk berkahwin dengannya. Tapi walakin la tu'iduhunna syarra, janganlah pula kamu buat perjanjian senyap-senyap dengan mereka secara rahsia untuk berkahwin. Jangan pula kamu buat perjanjian senyap-senyap dengan mereka untuk berkahwin dalam masa iddah. Ini semua berkisar dengan masa iddah. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali perkataan yang dikira ma'ruf. Apa makna yang dikira ma'ruf? Perkataan berbentuk sindiran. Itu ma'ruf dalam masa iddah. Perjanjian secara jelas tidak boleh, kecuali perkataan ma'ruf. Kecuali kamu bercakap tentang perkahwinan itu dengan maksud sindiran sahaja, dengan lafaz yang memberi maksud sindiran sahaja. Lagi wala ta'zimu uqdatan nikah, janganlah kamu mengadakan akad nikah. Sini ta'zimu dengan mana jangan kamu terus mengadakan akad nikah. Itu lebih-lebih lagi lah, tidak boleh. Semua ini berlaku tidak dibenarkan ni bila masa dalam iddah 4 bulan 10 hari. Jadi larangan ini hatta yablughal kitabu ajalah, sehinggalah iddah itu habis tempoh. Yablughal ni hingga iddah itu sampai pada penamat tempohnya.
wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan kamu semua adalah tahu dan yakin annallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sungguh-sungguh tahu ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hati kamu. Kamu tak boleh merahsiakannya kepada Allah. Fahdharuhu, maka hendaklah kamu berwaspada. Jangan sekali-kali dalam apa saja perkara melanggari syariat. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah olehmu, yakinlah sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mengampuni lagi Maha tabah. Ayat seterusnya, perkahwinan berlaku tapi tidak disetubuhi dan bercerai. Perkahwinan sudah berlaku, akad telah dibuat, bercerai sebelum bersetubuh dan bercerai sebelum menyebut bilangan atau jumlah mahar. Jadi Allah Ta'ala beritahu, ada kadang-kadang tertentu akad telah berlaku secara tidak disebut mahar, dan belum disentuh, yang ini belum disetubuhi, berlakunya penceraian. Macam mana nak buat? La junaha alaikum, tidak menjadi kesalahan kepada kamu. In talaqtumun nisa, apabila kamu telah menceraikan isteri, wanita yang merupakan isteri, ma lam tamassuhun, isteri yang kamu tak menyentuhnya lagi. Au tafridu lahunna faridah, au sini dengan makna waw, isteri yang kamu tak menyentuhnya lagi, tidak bersetubuh lagi, dan tidak menetapkan untuk mereka mas kahwin. Mas kahwin sini tidak bukan bermakna tidak berdosa, tidak menjadi halangan untuk menceraikan wanita yang sudah menjadi isteri tapi belum berkahwin dan belum menetapkan mahar. Kemudian apabila berlakunya begitu perceraian, wa matti'uhun, hendaklah kamu bagi sagu hati. Oleh kerana mahar tak disebut dan dia juga tidak disetubuhi, berlaku perceraian, hukumnya wa matti'uhun, kamu wahai suami, bekas suami, bagilah kepada mereka itu sagu hati. Banyak mana? Sebab jumlah mahar tak disebut. Alal musi'i qadaruhu, kepada orang yang berada kadar kemampuan yang berada. Wa alal muqtiri, kepada orang yang miskin kadar kemampuan yang miskin. Musik maknanya orang yang luas rezeki kadarnya, muqtir orang sempit rezeki, maka kadar. Jadi kedua-dua tu kena ambil kira kemampuan bekas suami. Kemampuan bekas suami. Sagu hati wajib. Mata'an bil ma'ruf, suatu pemberian yang berguna kepada bekas isteri. Haqqan, suatu perkara yang wajib alal muhsinin, kepada orang beriman. Kepada orang beriman. Wa in talaqtumuhun, dan sekiranya kamu mencerai mereka, min qabli an tamassuhun, sebelum bersetubuh, wa qad faradtum, sedangkan kamu telah menetapkan jumlah lahun, kepada bekas isteri, faridatan, mas kahwin. Kamu telah menceraikan mereka sebelum bersetubuh juga, cuma kamu telah menetapkan untuk mereka itu jumlah mas kahwin. Macam mana? Kalau sudah ada sebut jumlah mas kahwin, maka apabila bercerai, fanisfu ma faradtum, maka separuh, hukumnya separuh daripada jumlah yang disebut itu hendaklah diserahkan kepada bekas isteri. Jadi separuh, hukumnya separuh daripada jumlah yang disebutkan itu akan dibagi kepada bekas isteri. Tapi kalau bersetubuh, semua sekali. Tak bersetubuh, tapi dah disebutkan jumlah, separuh kena bagi kepada bekas isteri. Illa ayafuna, kecuali bekas isteri merelakan, tak mau ambil, memaafkan, yakni tidak mau ambil, separuh pun tak mau ambil, sedikit pun tak mau ambil. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, ataupun
wali tak mahu ambil. Dia dua terjemahan. Ataupun wali tak mahu ambil, maafkan saja. Ataupun terjemah kedua, pihak suami tak mahu ambil semua, separuh pun tak mahu ambil. Maknanya sama ada pihak bekas isteri tak mahu ambil separuh itu pun, ataupun pihak suami tak mahu ambil belakang yang dia telah tetapkan nama, sebutan mahar tu, dia tak mahu ambil semua, dia nak bagi kepada bekas isterinya semua. Kedua-dua tu boleh berlaku. Tapi hukum asalnya kena bagi separuh. Jadi apabila kena bagi separuh tu hukum asal. Kadang-kadang pihak wanita tak mahu ambil apa-apa pun. Dia kata kamu gunalah untuk perkahwinan kamu yang lain. Dia tidak ada masalah. Ataupun pihak bekas suami juga kata kamu ambil semualah apa yang aku sebut, untuk kahwin lain aku cari yang lain, duit. Jadi kedua-dua tu dibenarkan. Cuma wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan mas kahwin itu lebih hampir kepada takwa daripada dua-dua pihak. Siapa yang memaafkan, dialah lebih takwa. Baik daripada pihak isteri, kalau dia memaafkan tak mahu ambil semua, dia lebih takwa. Atau daripada pihak bekas suami, dia memberi semua, tak mahu ambil langsung, dia lebih takwa. Kalaulah berlaku sesuatu, katalah isteri tak mahu ambil semua, dia serah semua sekali mahar kepada suami. Allah kata wala tansawul fadla bainakum. Janganlah pula kamu lupa jasa dan kemurahan hati di kalangan kamu. Kalaulah pihak bekas isteri kata aku tak mahu apa-apa pun, ambillah semua sekali mahar itu, maka pihak suami yang dimaafkan, janganlah lupa jasa dia, murah hatinya dia, bagilah sesuatu juga kepada dia. Atau kalaulah suami ini kata kepada bekas isteri, kamu ambillah semua jumlah mahar yang aku bagi pada kamu, saya tidak mahu, maka pihak isteri juga janganlah lupa jasa baik ataupun sifat murah hati itu yang dilakukan oleh bekas suami. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan maha melihat. Jadi setelah ayat-ayat tentang umur munazimah disebut oleh Allah Ta'ala, mari pula ayat umur muslihah, iaitu ayat tentang jaga sembahyang. Dalam perkara ni, hampir keseluruhan oleh ulama tafsir, mereka tidak tidak dapat menjelaskan kedudukan ayat-ayat sembahyang ni di celah-celah ayat nikah kahwin, perceraian dan juga menjaga anak. Jadi kata mereka, susunan ini serah kepada Allah Ta'ala. Tentu ada hikmah-hikmahnya. Jadi disebut dengan berbagai-bagai hikmah. Tapi di segi munasabatul ayat, apa kesesuaian ayat ini dengan ayat sembahyang, kata mereka Allah lebih tahu, cuma hikmah mungkin ada. Jadi berbagai-bagai hikmah. Di antara kata mereka sebelum ni hukukul ibad, sekarang ini hukukullah. Seperti mana syariat diturunkan untuk jaga hukukul ibad, hak-hak hamba, juga dalam masa yang sama diselangi kena jaga hukukullah. Dia ada keseimbangan. Jadi berbagai-bagai hikmah-hikmah disebut pertalian di antara ayat-ayat yang panjang mengenai umur munazimah dengan ayat ini. Dalam pengajian daurah, biasanya guru kita kata, kalau kita sudah ada suatu kaedah yang dikira istilah tadi, umur munazimah dengan umur muslihah, ayat ini bukan di sini saja, bahkan banyak lagi ayat-ayat yang kita akan dapati di sana, menggambarkan bahawasanya setiap tertib kehidupan manusia tak boleh dihidupkan. Di luar daripada ayat ini tidak boleh dihidupkan sebagai penghayatan tanpa islah daripada sembahyang. Orang tak jaga sembahyang, dia tidak boleh buat dengan mudah ini semua peraturan. Jadi peraturan mengenai perkahwinan ke, perceraian ke, jaga anak ke, semua itu bukan mudah untuk dilaksanakan kecuali bagi orang betul-betul jaga sembahyang. Sini Allah sebut jaga.
Jaga bukan makna sembahyang, jaga sembahyang. Jaga mewakili makna memahami tentang sembahyang yang khusyuk. Kalimah tu ada di sini. Memahami tentang sembahyang khusyuk. Jadi apabila orang jaga sembahyang dengan penuh khusyuk, dengan penjagaan betul-betul, dialah akan jaga syariat-syariat di dalam tajuk umur munazimah. Jadi beberapa ayat ini adalah mengenai umur muslihah. Jadi munasabah ayat di antara ayat umur munazimah dengan umur muslihah begitu jelas. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, hafidhu ala salawati, kamu semua hendaklah jaga sungguh-sungguh sembahyang fardu. Salawat sini adalah sembahyang fardu. Wassalatal wusta, lebih-lebih lagi sembahyang wusta, sembahyang subuh atau sembahyang asar. Kena jaga sungguh-sungguh. Jaga bermakna sembahyang ini tidak seperti sembahyang sunat. Sembahyang ini dia tidak seperti sembahyang sunat. Sembahyang ini ada peraturan yang lengkap. Dia ada time dia ada cara dia. Dia ada time dan cara. Time Allah sebut dalam surah lain, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sana Allah sebut waktu tetap. Dan cara juga dia ada cara dengan adanya azan dan iqamah dan adanya saf dan adanya imam dan makmum. Dan adanya perkara ini dibuat dengan cara umum, tidak khusus kepada setengah golongan dan menafikan golongan lain. Jadi hafidhu dengan makna jaga sungguh-sungguh sembahyang fardu, waktunya dan juga cara pelaksanaannya. Lebih-lebih lagi dalam sembahyang fardu itu salatul wusta wa salatil wusta, sembahyang subuh atau sembahyang asar. Yang kedua, waqumu lillahi qanitin, ini jaga dalam sembahyang pula, kamulah berdiri kepada Allah semata-mata dengan keadaan khusyuk. Bukan jaga zahir saja, kamulah hendaklah berdiri kerana Allah semata-mata, hal keadaan qanitin, khashi'in, khadi'in. Buktikan kamu ni satu hamba yang betul-betul rendah diri, sanggup melakukan apa saja apabila ia adalah hukum Allah. Khashi'in, khusyuk, tawajjuh penuh kepada Allah dengan tidak mengingati apa-apa yang lain. Qanitin, gabungan di antara khadi'in, khashi'in. Jadi berdirilah kamu dalam melakukan solat di segi dalamannya ikhlas kerana Allah, lillah. Pertama, ikhlas kerana Allah, tidak kerana yang lain. Lagi berkeadaan rendah diri, maknanya bersedia untuk ikut perintah Allah Ta'ala apa saja arahan. Jadi latihan dalam sembahyang ini bermakna Allah kata rokok, maka rokoklah dia. Dia takkan buat perkara ini pada lain-lain. Dan baca benda ni, maka bacalah dia. Sujud, maka sujudlah dia. Jadi perbuatan betul-betul membuktikan dia rendah diri untuk mematuhi perintah. Jadi dia kena berasa rendah diri sungguh-sungguh, dicampur dengan khasyi'in, tawajjuh penuh sungguh-sungguh dengan tidak ada ingat pada yang lain-lain. Boleh jadi di sisi zahir macam dia rasa rendah diri, zahir perbuatan macam rendah diri, hakikat rendah diri tidak ada. Sini qanitin, kena berasa sendiri dalam hati, kita ni adalah hamba yang rendah diri, bersedia untuk ikut apa-apa hukum lain selain sembahyang, berserta dengan khusyuk. Dalam masa ni tawajuh hanya kepada Allah. Dan sembahyang fardu kena jaga. Fa in khiftum, apabila kamu pada suatu hari kamu ketakutan dengan sebab musuh dalam peperangan, ketakutan dengan sebab binatang buas, ketakutan sebab dengan berbagai-bagai sebab lain, farijalan, kamu boleh sembahyang dengan keadaan berjalan, au rukbanan, atau berkenderaan. Sembahyang tetap kena sembahyang sambil berjalan, suatu keadaan lain, dengan berkenderaan. Fa idza amintum, maka bila kamu dapati suasana aman, tidak ada gangguan, tidak ada ketakutan, fadhkurullah, maka sembahyanglah dengan mengingati Allah. Ini disebut fadhkurullah, maka ingat Allah, yakni sembahyanglah dengan ingati Allah, kama 'allamakum, sebagaimana Allah ajar kamu caranya, ma lam takunu ta'lamu, sesuatu cara yang kamu tak akan tahu kalau Allah tak ajar. Jadi kamu adalah ingati Allah dalam sembahyang sebagaimana
Allah Ta'ala telah ajar kamu sesuatu cara yang kamu takkan tahu tanpa ajaran daripada Allah. Ayat seterusnya mengenai umur munazimah balik. Walladzina tawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal di kalangan kamu, wa yadharuna azwajan, dan dia meninggalkan juga isteri. Hendaklah dia bagi wasiat kepada isteri-isteri yang hidup, mata'an, nafaqah, kepada isteri yang kematian suami itu, ilal haul, selama setahun, ghayra ikhraj, dengan tidak dihalak keluar daripada rumah suami, dengan tidak disuruh keluar, suruh pindah daripada rumah suami. Fa in kharajna, maka sekiranya mereka keluar sendiri, fala junah alaikum fima fa'alna fi anfusihim, tidak ada menjadi kesalahan kepada kamu fima fa'alna fi anfusihim min ma'ruf, pada apa yang mereka ingin lakukan pada diri mereka mengikut syariat, yang dipatuh syariat. Jadi setahun adalah diambil kira dengan zaman jahiliyah, iddah mereka adalah setahun, dipendekkan dalam Islam kepada 4 bulan 10 hari. Jadi setahun ni adalah merupakan wasiat yang ingin diwasiatkan oleh suami. Tapi apabila sudah habis iddah, maka isteri bebas untuk buat apa saja yang ma'ruf, yakni sekiranya perbuatan dan tindak tanduk dia itu dikira patuh syariat. Wallahu azizul hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan bagi perempuan yang diceraikan mata' nafaqah. Sini nafaqah ulama dalam perkara nafaqah di sini sebahagian kata sunat, sebahagian kata wajib. Bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, satu tanggungjawab bagi golongan yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, beginilah cara Allah menjelaskan kepada kamu hukum-hukumnya melalui ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu boleh memahami daripada hukum-hukum tersebut betapa adilnya dia dan menjamin kebahagiaan kepada hamba semasa duduk di dunia. Dan dalam pematuhan itu adanya pahala dan redha daripada Tuhan. Jadi apabila kita telah berlalu begitu banyak ayat-ayat umur munazimah dengan umur muslihah, maka ayat berikutnya diulangi balik, i'adah jihad dan infak. Pengulangan semula tajuk i'adah, tajuk jihad dan tajuk infak. Tajuk infak. Sebahagian ulama menulis dalam tajuk jihad dan infak pada kali ini, pada masa ini, nak beritahu manusia apabila dia pengecut lagi kedekut, dia akan dijatuhkan oleh kaum. Manusia apabila hidup dengan keadaan kedekut dan pengecut, dia akan menjadi hamba kaum lain. Dia tidak akan merdeka. Dia akan menjadi menjadi golongan yang ditindas oleh kaum lain. Manakala kaum yang berani lagi murah hati, kaum yang berani lagi murah hati, mereka lah golongan yang dikira pemimpin, yang boleh menegakkan bangsa ataupun puak dia ataupun kumpulan dia. Jadi sifat ni diambil kira. Jadi agama Islam, agama yang mendidik umat dia berani, agama yang mendidik umatnya murah hati. Kata-kata dalam Al-Quran. Jadi berani makna jihad, murah hati makna infak. Latihan daripada jihad ini akan lahirnya berani. Latihan daripada infak ini akan lahir dalam hatinya murah hati. Jadi dua-dua ni bila ada gabungan, maka dia akan menjadi bangsa yang memerintah atau bangsa yang berkuasa. Tak boleh dipermainkan oleh bangsa lain. Tapi sebaliknya, jika dia tidak dilatih dengan jihad dan infak, dia menjadi bangsa pengecut dan akan menjadi bangsa kedekut. Kurang dua perkara ni, dia akan jatuh, mundur, dan akan menjadi golongan bawahan ataupun akan dihapuskan
Tengok pada ayat apa yang Allah ceritakan kepada kita mengenai perihal kedudukan jihad pada kalangan Bani Israil dahulu. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu tahu, yakni kamu tengok dengan mana tahu, kepada golongan Bani Israil, kharaju min diyarihim, yang keluar daripada kampung halaman mereka. Kenapa keluar? Dalam tafsir sebut, kerana lari daripada tuntutan jihad. Nabi mereka menyeru untuk berjihad, untuk berjuang jalan Allah. Dia lari. Keluar sini dengan mana lari? Kenapa lari? Kerana ada sifat pengecut. Wahum ulufun, mereka bukan sikit. Ribu-ribu. Makna jumlah mereka tu tak patut lari. Dan lari mereka hadaral maut, kerana takut mati. Pengecut takut mati. Jadi Nabi mereka ajak untuk berjihad. Mereka lari daripada seruan jihad kerana takut mati. Apa jadi? Faqala lahumullahu mutu. Allah Ta'ala takdirkan kepada mereka, matilah kamu. Sini mutu dengan mana amrun takwini. Allah Ta'ala jadikan kejadian mereka mati begitu. Tak ada siapa-siapa bunuh. Dalam tafsir Abu Sa'ud, Allah Ta'ala arahkan mereka dengan kudrat dia, dengan takwini, jadi mati semua selama 8 hari. Seminggu. Mati sungguh, mati hakiki. Thumma ahyahum, kemudian selepas 8 hari, Allah hidupkan mereka semula. Jadi tempoh ni, adalah ulama berselisih sebab riwayat tidak ada yang sahih. Tapi mereka memang mati sungguh. Dan Allah Ta'ala hidupkan mereka semula. Jadi nak lari kenapa? Takut mati, matilah kamu. Sebab mati di tangan Allah. Allah hidupkan semula. Inna Allah la dhu fadlin ala nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai kurnia yang besar kepada manusia. Bagi lagi kepada mereka peluang untuk bertaubat, peluang untuk melakukan taat. Kalau kira mati itu dah cukup, penamat segala-gala, hukuman saja tunggu di akhirat. Tapi Allah hidupkan semula kerana Allah Ta'ala mempunyai kurnia yang sangat besar kepada manusia. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Kita ambil kebaikan-kebaikan yang Allah bagi, peluang-peluang yang Allah bagi untuk jadi baik. Pada ayat ini Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillah. Hendaklah kamu semua umat Islam berperang sungguh-sungguh dalam jihad. Sini berperang sungguh-sungguh dalam jihad. Tengok, berperang salah satu cabang jihad. Hendaklah kamu berperang sungguh-sungguh, kamu semua berperang sungguh-sungguh dalam jihad fi sabilillah. Wa'alamu anna Allah sami'un alim. Dan kamu hendaklah tahu dan yakin dalam jihad itu mesti ikhlas. Sebab apa? Anna Allah sami', sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar. Siapa yang menyokong dan menggalak umat manusia supaya berjihad? Siapa yang tidak menyokong dan tidak menggalak umat manusia untuk berjihad? Alimun, Allah juga Maha mengetahui niat-niat mujahidin itu. Jadi berperanglah kamu dalam berjihad jalan Allah Ta'ala, dan yakinlah kamu Allah Ta'ala Maha mendengar. Siapa yang menyokong seruan ini, dan Allah Maha mengetahui siapa yang betul-betul ikhlas di dalam berjihad. Setelah diberitahu tentang jihad, disusuli dengan infak. Sayap dia. Allah berfirman, man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana. Siapa dengan manusia yang sanggup memberi pinjaman kepada Allah dengan cara infak. Qardan hasana, pinjaman yang ikhlas. Jadi Allah Ta'ala adakan jumlah seperti ini nak beritahu bahawasanya infak-infak kamu itu dia umpama pinjaman. Apabila berbentuk pinjaman, maka kamu akan dapat semula. Bukan untuk menghabiskan dia seperti buang dalam tong sampah. Seperti kamu buat pinjaman, kamu akan bayar. Kamu akan dituntut. Jadi siapa yang bersedia untuk memberi pinjaman
dengan cara infak kepada Allah, pinjaman yang ikhlas. Jika sanggup, dia pakai bagi. Apabila bagi, Allah kata fayudha'ifahu, Allah nak melipat gandakan kepadanya nanti adha'afan kathiratan, dengan bayaran balik berganda-ganda. Bukan sedikit, berganda-ganda. Dalam perkara duniawi, manusia sudah boleh memahami. Apabila kita hanya bagi saja, tak ada buat kerja apa-apa, kemudian bila dapat balik banyak. Semua orang suka. Kita bagi pinjam kat dia, dia bagi balik bayaran banyak. Semua suka. Maka seumpama itulah, infak ini apabila dibuat menepati syariat, Allah akan bagi balasan balik nanti di akhirat dengan gandaan yang banyak. Manakala rezeki bukan kurang dengan sebab infak, bukan banyak dengan sebab kikir. Tidak. Wallahu yaqbidu, Allah yang menyempitkan rezeki. Wa yabsutu, Allah juga yang melapangkan rezeki. Jadi ayat ini sangat-sangat difahami oleh para sahabat. Mereka telah menginfakkan segala-galanya semasa mula-mula berjuang dengan Nabi, sehingga kering rumah mereka daripada harta dan juga makanan. Tapi sebelum mereka mati, Allah Ta'ala bayar balik semasa duniawi ini lagi dengan banyak sekali harta, sebelum dia akan dapat untuk yang sebenarnya di syurga. Jadi hampir seluruh sahabat mereka meyakini di sebalik infak itu memang ganjaran akan diberi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan untuk diberi balasan. Kemudian diulangi semula kisah golongan Bani Israil tentang jihad. Alam tara ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah kamu tengok sini dengan mana, tidakkah kamu tahu kepada sekumpulan daripada Bani Israil min ba'di Musa, selepas pada kematian Nabi Musa. Mana cerita kemudian hari. Tidak ada lagi cerita mereka dengan Nabi Musa. Yang ini cerita kemudian hari. Allah bawa mari kepada kita sebagai maklumat cerita selepas pada Nabi Musa. Di kalangan Bani Israil juga, idh qalu li nabiyyin lahum, ketika mereka meminta kepada Nabi pada masa itu, supaya apa? Lantik kepada mereka raja yang menjadi pemimpin tentera. Jadi qalu li nabiyyin lahum, mereka berkata sebagai permintaan untuk memohon daripada Nabi, ib'ath lana malikan. Ib'ath lana malikan, mana lantik untuk kami satu orang raja. Tujuannya nuqatil, supaya kami dapat berperang dengan musuh masa itu adalah Jalut. Supaya kami boleh berperang dengan musuh kami yang dipimpin oleh Jalut. Fi sabilillah, di jalan Allah. Dalam ayat ini suatu makna kita dapati bahawasanya peperangan mesti kena ada malik, yakni pemimpin. Tanpa pemimpin boleh jadi akan berperang sama sendiri. Dan pemimpin mestilah golongan manusia yang dikira dipersetujui semua dan didakuti semua. Nafidul hukmi, orang yang cakapannya dipatuhi, barulah boleh menjadi pemimpin yang ditaati dalam masa peperangan. Tanpa pemimpin seperti itu tidak boleh. Jadi oleh kerana itu Nabi ada pun dia minta supaya Nabi memilih satu orang pemimpin yang dinamakan sini malikan. Malikan makna raja. Raja maknanya cakapan dia dipatuhi. Dipatuhi. Jadi lantiklah untuk kami satu orang raja yang kami akan berperang di belakangnya di jalan Allah untuk memerangi musuh kami yang dipimpin oleh Jalut. Nabi kata, qala hal asaitum, mungkin berkemungkinan besar kamu, in kutiba alaikumul qitalu, jika difardukan, diwajibkan kepada kamu peperangan nanti, alla tuqatilu, berkemungkinan besar kamu tak akan berperang. Jadi sini pun minta untuk berperang, tapi apabila disyariatkan takut kamu tidak ingin pula berperang. Qalu, kata mereka, wa ma lana, kenapa
alla nuqatila, kami tidak akan berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Sedangkan ini perkara-perkara yang dikira dorongan-dorongan yang mereka akan berperang. Wa qad ukhrijna min diyarina, sedangkan kami telah diusir keluar daripada negeri kami sendiri. Wa abna'ina, kami telah diusir keluar daripada anak-anak kami. Jadi kenapa kami tak akan berperang? Kami nak balik kepada negeri kami. Kami nak balik untuk bertemu dengan anak-anak kami. Akhirnya, falamma kutiba alaihimul qital, maka apabila diwajibkan ke atas mereka itu peperangan, tawallau, mereka berpaling juga. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Dalam sedikit ni berapa ramai? Ulama tafsir ada tulis jumlah. Dulu mereka 70,000. Semua ribu-ribu. 70,000 atau 7,000. Tapi apabila disyariatkan perang, semua tak bersedia, berpaling daripada mengikuti syariat. Hanya tinggal qalilan. Qalilan sini 313. Daripada ribu-ribu hingga 313 sahaja yang sanggup. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Ta'ala maha mengetahui akan golongan yang zalim. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka pula nabi mereka, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih untuk menjadi raja kamu dalam peperangan Talut. Untuk menjadi raja kamu, ketua tentera kamu dalam peperangan itu namanya Talut. Allah telah pilih Talut. Apabila didengar oleh mereka orang dipilih adalah nama Talut, mereka pun tahu Talut ni orang miskin yang tidak berpengaruh. Jadi qalu, kata mereka, anna yakunu lahul mulk, bagaimana dia boleh jadi ketua dan raja kami? Ataupun anna yakunu lahul mulk alaina, bagaimana dia layak untuk menjadi ketua memerintah kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kamilah, di kalangan kamilah yang lebih layak untuk menjadi ketua, untuk mentadbir, untuk memerintah, lebih daripada dia. Dalil, walam yu'ta sa'atan minal mal, dia tu tidak diberi harta yang banyak. Dia tidak dilimpahkan dengan harta yang banyak. Sepatutnya orang nak menjadi ketua, dia adalah orang yang sudah ada harta yang banyak. Itulah alasan yang mana Talut tidak layak bagi mereka. Jadi mereka ni telah meletak penilaian bagi pemerintah adalah harta benda dunia. Qala, Nabi jawab, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk menjadi raja kamu, ketua yang memerintah dalam peperangan. Cuma dia ada kelebihan. Yang layak bagi pemerintah dalam tentera ni, dia ada kelebihan. Bukan dipilih gitu saja. Wazadahu, Allah lebihkan dia berbanding dengan orang lain, bastatan fil ilmi, kelapangan di segi ilmu pengetahuan perang, wal jismi, dan kelapangan bagi jasad dan jisim dia. Memiliki jisim atau jasad, badan yang sangat kuat dan jiwa yang berani. Jadi untuk menjadi ketua perang ni bukan perlu ada banyak harta, perlu banyak ilmu perang. Perlu ada jisim, badan yang gagah dan jiwa yang berani. Kalau harta banyak, jiwa penakut. Kalau harta banyak, ilmu perang tidak ada, apa maksud? Jadi dua perkara ni adalah syarat untuk menjadi raja dalam peperangan. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Ingat Allah Ta'ala, dia memberi kerajaan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka itu oleh nabi mereka. Berkata kepada mereka oleh nabi mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya alamat zahir Talut ni adalah raja, ketua dalam peperangan ni, dia ada kuasa pemerintahan. Ayyatiyakumut tabut,
datang kepada kamu dengan cara luar biasa, tabut, suatu peti. Datang kepada kamu suatu peti sebagai mukjizat Nabi itu dan keramah kepada Talut. Dengan cara luar biasa. Fihi, dalam peti itu, sakinatun min rabbikum, ada perkara yang memberi ketenangan daripada Tuhan kamu. Ketenangan sini adalah suatu bantuan daripada Allah Ta'ala secara luar biasa. Semasa nak berperang, Allah Ta'ala adakan melalui peti itu ketenangan bagi pejuang-pejuang. Jadi apabila dia berbentuk mukjizat, dia tidak boleh dikiaskan dengan bukan mukjizat. Kadang-kadang masyarakat kita, apabila mukjizat tongkat Nabi Musa, mereka pun cari tongkat juga. Tongkat kamu tidak mukjizat. Tangan kamu tidak mukjizat. Jadi tak boleh dikiaskan mukjizat dengan lain-lain. Jadi tabut adalah jenis mukjizat. Sebab didatangkan oleh malaikat. Dia bukan benda yang didatangkan oleh manusia mengikut kehendak dan selera dia, tidak. Jadi mukjizat tetap mukjizat. Cuma ini cara mereka. Cara zaman tu, zaman Bani Israel. Manakala cara untuk Nabi Muhammad tidak ada seperti ini. Nabi kita berperang dengan ramai-ramai musuh yang kalah tu semua tidak ada jenis tabut-tabut begini. Bahkan di sini bayu Allah Ta'ala bagi kepada mereka dalam medan perang. Tidak perlu tabut-tabut. Jadi apabila bayu tidak seperti tabut, maka sampai bila-bila pun akan ada bayu tu. Jadi para sahabat apabila wafatnya Nabi, mereka apabila dalam medan perang, mereka akan tunggu-tunggu bayu itu. Pengalaman mereka. Maka bila mari satu bayu yang memberi ketenangan kepada mereka, mereka mula takbir Allahu Akbar. Itu cara untuk umat akhir zaman. Ini cara untuk Bani Israel, cara sudah berbeza. Jadi fihi sakinatum min rabbikum, dalam tu ada sakinah. Satu perkara yang boleh memberi ketenangan pada orang yang sedang berjuang dalam masa peperangan. Wa baqiyatun, dan satu perkara yang bernilai, peninggalan yang bernilai, mimma taraka alu Musa wa alu Harun, daripada peninggalan keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa benda? Allah lebih tahu. Apa benda? Allah lebih tahu. Apa yang ditulis oleh ulama semua diambil daripada riwayat Israeli. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Jadi tabut itu tidak datang sendiri kecuali Allah Ta'ala adakan dengan kudrat dia. Tahmiluhul malaikatu, dibawa oleh sekumpulan mereka. Dibawa oleh sekumpulan mereka. Jadi tabut, sakinah, baqiyah, semua ini adalah benda-benda yang dikira mukjizat. Memang luar biasa. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin, sesungguhnya pada yang demikian itu sepenuhnya tanda kudrat untuk kamu. Allah Ta'ala boleh tolong walaupun dengan 313 nak lawan puluh-puluh ribu musuh. Allah Ta'ala boleh tolong apabila dia kenaki. Ini salah satu tanda kudrat. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Falamma fasala Talut bil junud, maka apabila bergerak keluar membawa tenteranya oleh Talut, manakala apabila Talut membawa tentera-tenteranya keluar daripada kawasan itu, di mana tu? Sebahagian ulama tafsir kata iaitu daripada pusat pemerintahan Syam, iaitu di Baitul Maqdis. Daripada situ bertolak pergi. Qala Talut kata, innallaha mubtaliikum binaharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala uji kamu pada menyeberangi sungai. Jadi lalu kawasan yang kita kena melintasi sungai. Ujiannya ialah tak boleh minum. Ujiannya ialah tak boleh minum. Itu ujian. Kita kena rentasi sungai, menyeberangi sungai, tapi tak boleh guna air itu. Tak boleh minum. Jadi, faman syariba minhu, maka siapa-siapa yang minum juga daripadanya, fala isamini, maka dia bukan lagi daripada tentera aku. Bukan daripada mereka, bukan daripada orang beriman, bukan daripada tentera. Tak boleh ikut. Dalam tafsir Qurtubi kata, bukan daripada aku, bukan bermakna bukan daripada agama Islam, bukan daripada orang beriman, bahkan bukan daripada tentera. Bukan daripada tentera. Wa man lam yat'amhu, dan siapa tak minum pun daripada sungai itu,
fa innahu minni, maka sungguhnya dia daripada tentera aku, boleh sertai. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali lah dia minum sekadar yang dimuatkan oleh dua tapak tangannya. Kecuali lah air yang dia cedok dengan dua belah tapak tangannya sahaja, sekadar tu. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali secedok air yang dia ambil daripada tapak tangannya. Apabila sampai ke sungai itu, apa berlaku? Apa yang berlaku? Fasharibu minhu, mereka minum air sungai itu. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit sahaja dari kalangan mereka yang tidak minum. Tidak minum. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'hu, maka apabila telah dapat menyeberangi dia Talut walladhina amanu ma'hu, dan orang-orang yang beriman sungguh-sungguh bersama dengannya. Qalu, berkatalah golongan yang minum sedikit. Ini satu tafsir, golongan yang minum sedikit. La taqata lana al-yawma bijalut, tiada kemampuan untuk bagi kami untuk melawan Jalut dan tenteranya pada hari ini. Sini siapa yang berkata ni? Golongan minum sedikit. Qalu, kata mereka, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi, tiada kemampuan pada kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tenteranya. Manakala golongan yang langsung tak minum, qala alladhina yadhunnuna annahu mulaqullah, berkata orang yang betul-betul meyakini. Yazun sini dalam tafsir Qurtubi, dia memberi makna yakin mengikut suasana keadaan. Jadi qala alladhina yadhunnun, dan berkata orang, qala alladhina yadhunnun, berkata orang yang betul-betul meyakini bahawa mereka akan bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa kata dia? Kata mereka itu, kam min fi'atin qalilatin, banyak mana kumpulan yang sedikit bilangan telah mengalahkan ghalabat fi'atan kathiratan, kumpulan yang banyak bilangan, biiznillah, dengan izin Allah. Kalah menang dengan izin Allah. Ya, bukan kumpulan kita saja, banyak mana kumpulan yang sedikit bilangan telah mengalahkan kumpulan yang banyak bilangan dengan izin Allah. Sebab yang memberi kemenangan Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah sentiasa bersama dengan hamba yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudi, dan apakala maju di depan tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Talut, maju di depan berhadapan dengan Jalut dan tentera-tentera Jalut, ketika itu mereka berdoa. Jadi doa ini sebenarnya doa untuk medan perang. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, limpahkanlah ke atas kami sabar, keteguhan hati. Yang kedua, wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah kaki-kaki kami. Jadi keteguhan hati dan keteguhan kaki. Jadi limpahlah kepada kami sabar supaya dapat tabah dalam peperangan ini, dan teguhkanlah kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantu dan tolonglah kami mengalahkan kaum yang kafir. Akhirnya fahazamuhum, Talut dan tenteranya telah boleh mengalahkan Jalut dan tentera Jalut biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Daud Jalut, cuma Jalut tidak dibunuh oleh Talut. Wa qatala Daud, dan Nabi Daud, masa tu dia tidak menjadi nabi lagi, bakal menjadi nabi mengikut riwayat, mengikut tafsiran yang ditulis. Wa qatala Daud Jalut, dan telah membunuh oleh Daud akan Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata, dan Allah juga telah kurniakannya kepada Daud kerajaan. Dia satu hari dia akan jadi raja. Wal hikmata, dan dibagi juga kepadanya kenabian. Satu hari dia juga dipilih menjadi nabi. Dia adalah satu orang yang mana nabi beserta raja. Wa 'allamahu mimma yasha', dan Allah mengajar akannya apa-apa ilmu yang Allah kehendaki supaya dia tahu. Jadi peperangannya adalah untuk mempertahankan agama.
Jadi walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd. Kalau Allah Taala tidak menolak keganasan setengah manusia yang rusak dengan guna setengah manusia yang menjadi pejuang. Kalaulah Allah Taala tidak menolak keganasan setengah manusia yang rusak dengan guna setengah manusia lain yang jadi pejuang, la fasadatil ardu, nescaya bumi ini akan rusak porak-poranda. Walakin Allah, tetapi Allah Taala du fadlin 'ala nas, mempunyai kurniaan yang sangat besar ke atas manusia. Ke atas manusia. Tilka ayatullah, itulah dia cerita-cerita yang merupakan ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bil haqq, yang kami bacakannya kepada kamu wahai Muhammad dengan benar. Dan sabitlah orang dapat baca ayat-ayat ini, dia adalah satu orang Nabi. Biasanya dalil-dalil ketuhanan alam ini, tapi dalil-dalil kenabian wahyu. Biasanya begitu. Dalil-dalil alam, dalil-dalil tauhid alam ini, langit bumi dan sebagainya. Dalil kenabian, dalil risalah wahyu. Betullah Nabi dan wahyu duduk bersama-sama. Dalil Nabi itu benar, wahyu. Kalau orang tanya, kamu kata Muhammad sahabat Nabi, bila kamu tengok dia? Kita kata dalil dia Nabi, wahyu. Tidak perlu kita tengok dengan mata. Perlu kita yakin. Setelah ada bersama-sama kita ni wahyu. Sebab wahyu dalil risalah, dalil kenabian. Dan dia mukjizat khalidah. Dalil merupakan dalil sebagai mukjizat berkekalan. Dulu mukjizat zaman Nabi sudah habis tempoh dia. Sudah berlalu zaman dia. Tapi untuk umat dia sampai ke kiamat, ini salah satunya dia panggil mukjizatun khalidatun. Luar biasa, dalil yang luar biasa yang berkekalan. Ini salah satu ayat. Tilka ayatullah, itulah dia ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bil haqq, yang kami bacakannya kepada kamu wahai Muhammad dengan sebenar. Lalu sabitlah sini, apa dia? Wa innaka laminal mursalin. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad dengan secara rasminya kamu adalah daripada golongan yang dipilih sebagai rasul. Maka sabitlah di sini kamu dengan rasminya daripada golongan yang telah dipilih menjadi rasul. Jadi Nabi Muhammad adalah rasul akhir zaman. Di antara dalilnya ayat-ayat yang dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله عليه وسلم.